لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Okey, terus bab tentang amalan pada doa. Yang dimaksudkan di sini amalan tentang doa ini ataupun pada doa, bagaimana cara bila kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana doa adalah merupakan sebahagian daripada ibadat. Bila sebut ibadat, dia ada tata cara dia, dia ada kaedah-kaedah dia, dia ada kafiat-kafiat dia yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi maksud tajuk yang telah diketengahkan ini adalah untuk kita belajar mengetahui bagaimana cara hendak berdoa. Okey, terus. Bukan Imam Malik Yang ni kita kena belajar. Haddatsani, sebagaimana riwayat-riwayat yang lepas kita sebut, qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, begitu juga Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya. Di sini Imam Malik dia melaporkan, yang meriwayatkan Muwatta' ni adalah anak murid kepada Imam Malik. Anak murid kepada Imam Malik, yakni Yahya bin Yahya. Lepas tu dia kata telah memberitahu kepada kami Yahya daripada Malik. Di sini bukan Imam Malik, anak murid dia yang susun kitab ini. Okey, terus. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أسير بإصبعين من كل يد فنهاني. Imam Malik dengan sanadnya daripada Abdullah bin Dinar. Dia kata telah melihat akan daku oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Dinar kata telah melihat akan daku oleh Abdullah bin Umar ketika aku berdoa, wa ana ad'u, ketika aku berdoa, wa usyiru bi usbu'aini, dan aku mengisyaratkan dengan dua jari. Dua jari di sini maknanya jari telunjuk sebelah kanan ketika berdoa buat macam ni, dan juga jari telunjuk sebelah kiri. Jadi usbu' di sini dia ada 4 wajah kita boleh baca. Dia boleh baca dengan asbu'un, usbi'un, asbi'un, isbi'un. Ada 4 wajah kita boleh baca. Kalau tengok orang 4 orang guru baca berlainan baris tu, kita jangan kata salah. Oh, kenapa ni? Guru pertama baca macam ni, kedua macam ni. Maknanya keempat-empat tu betul berlaku. Lalu dilarang. Sebab apa dilarang? Kerana Rasulullah SAW tidak pernah berdoa demikian dengan menunjukkan jari. Angkat jari kan? Kecuali ada riwayat tentang berdoa bukan selepas sembahyang, berdoa selepas daripada berwuduk. Berdoa selepas daripada berwuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang tu tang asyhadu tu ada juga kalau orang jumpa dalilnya angkat macam ni. Dan satu jari. Angkat macam ni. Begitu juga ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah angkat jari. Yang tu dah kita bincang dalam pengajian kita yang lepas-lepas dalam bab tahiyat. Di dalam bab tahiyat. Selain daripada Imam Malik,
meriwayatkan hadis ini. Imam Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Ad-Da'awat, kitab bab doa. Imam Nasai telah meriwayatkan di dalam kitab As-Sahwi. Dia ada, jadi selain daripada Imam Malik ini, ada beberapa imam hadis yang lain turut meriwayatkan hadis ini. Okey, terus وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن رجلا ينفع بدعاء ولده من بعده قال بيديه نحو السماء فرفع عنه. Imam Malik dengan sanadnya. Tadi kita sebut sebenarnya Muwatta' ni memang Imam Malik yang menyusun. Asalnya macam tu. Tapi ditulis balik oleh anak murid dia Yahya bin Yahya. Sebab tu dia kata wa haddatsani an Malikin. Okey, dia kata daripada Ibnu Musayyab, ataupun kita boleh baca Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib, ataupun Sa'id bin Musayyab. Dia berkata, apabila seseorang lelaki la yurfa'u bidu'ai waladihi, seseorang lelaki itu diangkat doa anaknya. Seseorang yang mati, doa anaknya diangkat min ba'dihi, selepas kematiannya. Lalu Sa'id bin Musayyab wa asyara, dia mengisyaratkan nah biadaihi, dengan dua tangan. Di sini nak menunjukkan bila angkat bukan angkat jari. Bila berdoa angkat bukan angkat jari macam ni, tetapi angkat macam ni. Wa qala biadaihi, yakni wa asyara biyadaihi. Wa qala biyadaihi, yakni wa asyara biyadaihi. Dia pun tunjuk angkat macam ni. Nahwas samai, ke arah langit. Nahwas samai, ke arah langit. Farafa'ahuma, maka dia mengangkat kedua tangan. Dalam hadis ini pertama, bagaimana yang kita sebut di dalam riwayat yang pertama tadi, maknanya sunnah angkat tangan. Dan dia adalah merupakan salah satu daripada tartib ataupun cara berdoa. Cara berdoa, angkat tangan. Pada pelajaran kita yang lalu, ulama sebut tentang angkat tangan ini, sebahagian ulama kata ini hadis-hadis yang umum. Hadis-hadis yang umum. Tetapi tang khusus yang Rasulullah angkat tangan ketika bila? Sembahyang istisqa. Yang tu sepakat ulama. Nak angkat tangan ketika berdoa bila? Ketika istisqa. Adapun selain pada itu ulama khilaf, kerana mereka menjumpai dalil-dalil yang berbeza. Jadi sebahagian daripada ulama pula kata bila bab doa ni sunat angkat tangan. Dalam banyak bab lah, bukan semua juga. Walaupun sebahagian ulama menerima kebanyakan berdoa angkat tangan, sunat angkat tangan, tetapi bukan semua. Bukan semua ketika berdoa nak angkat tangan. Seperti doa masuk tandas, doa keluar tandas, tak angkat tangan. Doa masuk tandas, keluar tandas, tak angkat tangan. Doa makan pun tak angkat tangan. Cuma pendapat yang pertama tadi, angkat tangan lah dalam banyak bab. Pun begitu, mereka yang mengatakan dalam banyak ketika, dalam banyak keadaan bila berdoa kena angkat tangan, pun begitu, doa nak masuk tandas, mereka tak kata sunat nak angkat tangan. Nak keluar tandas pun sama. Doa makan pun tak diangkat tangan. Yang kedua daripada hadis ini, dalam riwayat ini, menunjukkan bahawa kedudukan darjat ibu bapa ini akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Bila dia mati, bila anak-anak dia berdoa minta ampun dosa kedua ibu bapa dia, angkat darjat kedua ibu bapa dia berada di kubur ataupun di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan angkat. Jadi pelajar-pelajar ni, sama ada yang masih ada ibu bapa ataupun yang tak ada, sentiasa berdoa. InsyaAllah mereka akan rasa gembira, lebih-lebih lagi dia yang telah meninggal dunia. Mereka rasa gembira. Macam kita ni orang tua pun, kita ni orang dewasa,
Kita pun hari-hari kena berdoa kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia. Yang masih hidup pun kita berdoa. Yang meninggal dunia pun kita berdoa supaya mereka diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat ni apa dia? Kedudukan. Kedudukan martabat tinggi di sisi Allah. Makin tinggi. Di sisi manusia pun dia ada darjat, ada kedudukan. Di sisi Allah Ta'ala pun sama. Berdasarkan amalan masing-masing. Tetapi bagi kedua ibu bapa yang telah meninggal dunia, mereka tak boleh beramal lagi. Dia termasuk di dalam apa? Wa waladin salihin yad'u lahu. Dia meninggalkan anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepada kedua ibu bapa. Sangat penting kita berdoa ini. Mereka nak beramal tak boleh lagi, tetapi dengan doa kita mereka diangkat kedudukan darjat. Begitu juga apabila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka masuk syurga, darjat di sisi Allah Taala dalam syurga pun diangkat dengan darjat yang tinggi, hasil daripada doa anak. Tengok dia kata yang kedua di sini ayakuna, di antara pengajaran yang diambil daripada hadis ini, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi di dalam kitab Awjazul Masalik dia menyebut ayakuna bayanan li raf'id darajati fayakunu isyaratan ila annahu yurfa'u ila jihatil alwi fil jannati. Kalau ditakdirkan masuk syurga ibu bapa ni, maka di dalam syurga diangkat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم تجهل بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. Jadi dalam riwayat yang ketiga ini menyebut bahawa diturunkan ayat ini. Ayat ini ayat apa? Ayat yang dibacakan tadi. Sebab ayat-ayat Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia ada apa? Dipanggil asbabun nuzul. Maknanya sebab-sebab turunnya ayat ataupun sebab-sebab berlakunya ayat itu diturunkan oleh Allah. Kalau kita mengaji hadis dia panggil asbabul wurud kan? Ni asbabun nuzul. Sebab apa turun ayat ini? Ayat apa? Wala tajhar bis salatika. Jangan kamu jaharkan dengan sembahyang engkau. Sembahyang di sini dengan makna doa. As-salatu lughatan ad-du'a'u. Sembahyang di sudut bahasanya doa. Yang dimaksudkan di sini bukan sembahyang dengan makna istilah. Sembahyang dengan makna istilah ini iaitu perbuatan yang dimulakan dengan takbir disudahi dengan salam. Perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam. Itu makna sembahyang di sudut istilah. Istilah apa? Istilah syarak. Istilah apa? Istilah syarak. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah sembahyang di sudut bahasa iaitu doa. Jangan kamu kuatkan dengan doa kamu. Wala tukhafit biha. Jangan pula kamu perlahankan terlalu pelan. Wa batari, maka kamu pilih. Ini semua dhamir mufrad ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ditujukan kepada Nabi Muhammad, termasuklah kepada umatnya kita semua ini. Termasuklah kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata jangan kamu jaharkan, kuatkan dengan doa kamu dan jangan kamu terlalu perlahan. Wa batari baina dzalika sabila. Hendaklah kamu cari ataupun pilih di antara yang demikian itu suatu jalan. Maknanya pertengahan. Jangan terlalu kuat berdoa ni. Dan jangan juga terlalu perlahan. Maka tengah-tengah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan." Dia kata apa sini? Ud'u rabbakum tadarruan.
wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Hendaklah kamu berdoa kepada Tuhan kamu secara tadarru'. Dan juga secara perlahan, jangan terlalu kuat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai akan orang yang melampaui batas. Mu'tadin orang yang melampau. Bab melampau ni hadirin sekalian, dalam bab apa pun Allah Taala tak suka. Bab doa pun tak suka, bab beramal pun tak suka. Melampau ni dalam semua bab Allah Taala tak suka. Faqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Berperanglah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melampau. Bab berperang tak boleh melampau. Kita dah bunuh orang kafir di dalam sesuatu perangan. Mati setakat tu je. Jangan kita duk maki dia pula. Padan muka kena bunuh, kena tembak, kena tikam. Dulu dia duk bunuh orang Islam. Hari ni dia sampai giliran dia pula. Kita kutuk dia pula. Bahkan ada di dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, la tasubbul amwat. Janganlah kamu memaki orang-orang yang mati. Fa innahum afdal. Sesungguhnya mereka telah selesai urusan mereka dengan Allah. Walaupun orang kafir sudah, setakat mati-mati sudah. Kecuali ada orang kafir yang disebut nama dalam Quran. Kita sebut dia tu untuk sebagai iktibar. Yang lain tak perlu. Apatah lagi kalau orang Islam. Orang kafir pun Allah Ta'ala kata jangan nak maki mayat. Sebab berlaku di dalam peperangan. Orang Islam bila dia ada kesempatan peluang bunuh orang kafir ni, sebahagian sahabat ni marah. Sebut kata macam-macam kepada orang kafir yang dah mati ni. Rasulullah kata jangan. Jangan kamu maki hamun kepada orang yang mati. Mereka telah selesai urusan dengan Allah. Fa'innahum afdau ila ma qaddamu. Mereka telah selesai urusan mereka. Ini orang nak sebut orang mati kan. Orang yang mati pula kadang-kadang yang baik, orang yang soleh, ulama pula kan. Seperti Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, orang nak maki gitu kan. Tak boleh. Walaupun berbeza, walaupun kita mungkin ada beberapa pandangan, perbezaan pendapat dengan mereka, tapi tak boleh kita caci, kita maki mereka. Di dalam satu perjalanan musafir, Rasulullah SAW dengan para sahabat, tiba-tiba sahabat ini disebut la ilaha illallah dengan kuat. Alhamdulillah, duk zikir dengan kuat. Lalu Rasulullah SAW bila dia dengar sahabat-sahabat zikir dengan kuat tu, dia kata la irba'u ala anfusikum. Hendaklah kamu sederhana perlahan di atas diri kamu. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Hendaklah kamu sederhana dalam diri kamu, iaitu ketika berdoa dan juga berzikir. Sesungguhnya kamu menyeru, tidaklah kamu menyeru itu yang pekak dan juga yang tak ada ghaib. Yang kita duk zikir tu, kita zikir kepada Allah. Allah tu bukan pekak. Yang kita duk doa tu doa kepada Allah. Allah Ta'ala bukan pekak dan bukan dia yang ghaib. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya apa yang kamu doai, Allah Ta'ala yang kamu doakan itu sami'an, maha mendengar. Sami'an ni sirah apa dipanggil? Surah Mubalaghah ni ada berapa kalimah? Sami'an salah satu daripada sirah Mubalaghah yang sangat mendengar. Tak perlu kita nak menjerit ketika kita berzikir kepada Allah. Dan juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mendengar, hampir. Bila sebut hampir tu, di sudut apa hampir Allah Ta'ala dengan kita? Allah Ta'ala hampir dengan kita, wa huwa ma'akum, dia hampir di sudut apa? Ilmu Allah Ta'ala. Ni ada Tok Guru sebut. Kalau kata wa huwa ma'akum, kata Allah Ta'ala tak arash. Ni wa huwa ma'akum. Manusia ada berapa orang? Setiap orang tu adalah Ta'ala di sisi dia. Dia duduk reka macam tu. Sebab tu dia bila dia baca Quran, baca hadis, dia tak tengok huraian ulama. Dia pandai-pandai huraian sendiri. Kata Ar-Rahmanu ala asyistawa, Allah Ta'ala ta'arah. Ini wa huwa ma'akum. Fafirru ilallah. Lagilah pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Semua
Dia tak tengok mana-mana tafsir yang ditafsirkan oleh ulama, semua dia buat andaian sendiri untuk menguatkan hujah dia. Jadi tak betul. Buat ma'akum di sini di sudut ilmu. Ya, di sudut ilmu Allah Ta'ala. Okey, terus. قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. Ditanya Malik tentang doa dalam sembahyang. Lalu dia kata tak apa doa dalam sembahyang ni. Lalu ulama berbeza pendapat pula. Berdoa dalam sembahyang ni, sembahyang apa? Sembahyang wajib ke sembahyang sunat? Ini bukan di luar sembahyang. Lepas kita bagi salam, ini dalam sembahyang. Sebab di dalam sembahyang, dia ada bacaan-bacaan yang telah ditentukan. Seperti kita kata selepas daripada takbir, doa iftitah. Lepas tu kita baca surah Fatihah, ayat lazim. Lepas tu bila kita rokok pula, tasbih. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Sujud pula kita tasbih juga, subhana rabbil a'la. Lepas tu ketika duduk antara dua sujud, kita doa-doa yang telah ditentukan. Jadi ketika bila nak masuk doa lain tu, doa-doa yang lain selain daripada doa yang telah ditetapkan, yang kita lakukan di dalam sembahyang. Sebab itu ulama khilaf dengan apa yang disebut oleh Imam Malik ni. Kalau sembahyang wajib, sembahyang fardu, yakni sembahyang 5 waktu, hukumnya makruh berdoa dalam sembahyang. Kalau sembahyang sunat boleh. Ketika bila kita nak doa ketika sembahyang sunat ni? Kan ada hadis Rasulullah SAW bila sampai ayat yang berkaitan dengan syurga, dia berhenti sebentar. Lepas tu doa, Allahumma ja'alni minhum. Jadikanlah aku sebahagian daripada ahli syurga. Kalau sampai tang ayat apa dia? Berkaitan dengan neraka, berhenti. Ta'awuz, minta perlindungan Allah Ta'ala daripada terjatuh dalam neraka. Maknanya di situ itu yang maksudkan doa tu. Bila sampai ayat-ayat yang berkaitan dengan syurga, minta doa nak masuk syurga. Tang tu. Tang tu. Bila baca ayat-ayat lazim kan, ayat-ayat Quran tentang tentang syurga, minta doa Allahumma ja'alni minhum. Jadikanlah aku sebahagian daripada penghuni syurga. Kalau sampai tak ayat neraka, a'udzubillahi minan nar. Aku berlindung dengan Allah daripada siksa neraka. Tang tu, hak tu yang dibahagikan oleh ulama. Itu tempat dia. Jadi bagi Imam Malik tak apa. Doa dalam sembahyang. Doa dalam sembahyang ni boleh. Sama ada di permulaan sembahyang, pertengahan sembahyang dan di penghujung sembahyang. Doa tu pun pula apa dia? Kalau Imam Malik pula dia kata la ba'sa an yad'u ar-rajulu bi jami'i hawaijihi fil maktubati. Dia kata pada sembahyang wajib, kalau sembahyang wajib boleh, sembahyang sunat. Sunat lagi boleh. Sama ada hawaijid dunya wa akhiratihi fil qiyami wal julusi was sujudi. Boleh belaka tak mana pun. Okey, terus. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فاهبطني إليك غير مفتون. Jadi di sini dalam riwayat yang seterusnya ini Rasulullah SAW kana yad'u. Bila kana yad'u benar lepas tetapi sentiasa. Selalu berdoa apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah ya Tuhanku, aku berdoa kepadamu supaya dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Maknanya kebaikan-kebaikan ini adalah merupakan satu rezeki, satu kurniaan, satu anugerah daripada Allah. Bukan semua orang boleh buat baik. Dia rasa berat nak buat baik, nak buat kebajikan, nak buat sesuatu amalan perbuatan yang mendatangkan pahala jadi berat.
Kita minta tolong kepada Allah Ta'ala supaya meringankan perbuatan-perbuatan yang baik. Rasulullah ni memang rajin buat baik. Hadirin sekalian, kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kan, di dalam bab kaifa kana bad'u wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi jumpa Waraqah bin Naufal, sepupu kepada Khadijah, Khadijah binti Khuwailid, yang Waraqah sebut kalla la yu'dhika abadan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyakiti kamu sekali-kali. Dia duk rasa takut sebab dia dipeluk 3 kali ya. Faqattaha fa arsal, faqattahu fa arsarahu. 3 kali malaikat peluk. Lepas tu dia rasa macam tak sedap badan, rasa macam nak demam. Jadi lalu ringkas cerita, isteri dia Khadijah bawa pergi bertemu dengan Waraqah. Dia kata, kamu jangan susah hati, Allah Ta'ala tak akan menyakiti kamu sekali-kali. Dia kata, hadza namusun, ini adalah merupakan namus. Maknanya wahyu yang Allah Ta'ala datangkan kepada para nabi yang terdahulu. Kamu ni orang yang melakukan kebaikan, suka tolong orang miskin, bantu orang yang susah memerlukan bantuan. Rasulullah ni sebelum dapat wahyu dia buat baik dah. Cuba kita tengok. Dalam keadaan sebelum dia jadi nabi, sebelum dapat wahyu dia sentiasa buat kebajikan. Sampai dah dia dapat wahyu pun sentiasa buat kebaikan. Pun minta pertolongan dengan Allah, minta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa mendorongkan beliau melakukan kebajikan-kebajikan. Yang kita ni yang jenis malas nak buat kebajikan, yang rasa berat susah nak buat kebajikan, lagi-lagilah perlu sangat penting untuk berdoa kepada Allah supaya diringankan tubuh badan kita, hati kita untuk buat kebaikan. Rasulullah juga sentiasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantukanlah aku supaya hati aku ni sentiasa ingat kepadamu, sentiasa bersyukur kepadamu. Memang Rasulullah sentiasa bersyukur, sentiasa melahirkan kesyukuran terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Wa husni ibadati, jadikanlah ibadat aku ini ibadat yang paling cantik. Ibadat dia dah cantik dah. Buktinya apabila ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Rasulullah yang bulan Ramadan ni macam mana, orang tanya ni. Dia kata sama ada bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Yusalli arba'an wala tas'alni an husnihinna wa tulihinna. Dia sembahyang 4, maknanya dua-dua jadi 4. Kamu jangan tanya panjang mana dan bagaimana cantiknya Rasulullah sembahyang. Memang cantik sungguh. Pun begitu, berdoa nak bagi sembahyang jadi segala bentuk ibadat ni bagi jadi cantik, bagi jadi comel sungguh. Sebab nak mempersembahkan ibadat kita kepada Allah dengan buat lebih kurang. Buat cincin aja, cepat-cepat nak habis sembahyang ni. Tak boleh duduk lama sikit, rimah, susah hati. Hati kita ni maknanya kotor, banyak dipenuhi dengan dosa-dosa. Sebab tu jadi sembahyang jadi rimah. Rasulullah lagi sembahyang lagi seronok, lagi sembahyang lagi seronok. Ada nikmat kelazatan sembahyang dan semua ibadat-ibadat yang lain. Doa supaya buat kebajikan, watarkal munkarat. Maknanya tinggal benda-benda munkar, benda-benda keji. Rasulullah memang tak buat pun berdoa. Yang kita duk buat lagi kena doa. Dan suka kepada orang miskin, memang dia suka kepada orang miskin, bagi bantuan pertolongan. Hak kita memang tak suka kepada orang miskin, lagi kena doa. Maknanya kalau kamu nak sesuatu, nak doa keburukan, tahan. Jangan doa walaupun orang tu tak puas hati, kita tak puas hati dengan seseorang kan. Maknanya tak puas hati, jangan doa keburukan. Nabi ajar kita doa untuk apa? Untuk kebaikan. Nak marah macam mana pun, orang tu buat naya kat kita, orang kata buat apa? Buat apa Zuiz? Buat DJ kan? Orang buat DJ kat kita, panas doa supaya hancur, musnahkan, ditimpa musibah. Rasulullah tak ada ajar macam tu. Dia suruh doa sebelum yang baik je. Bagi hidayah, orang bagi petunjuk. Sebenarnya benda tu lebih menguntungkan kita daripada dia dimusnahkan. Kita doa kebaikan supaya diberi petunjuk hidayah. Dia dapat ikut sunnah, ikut maknanya akidah yang betul, akidah salafus salih,
Itu yang kita doakan. Jangan doa keburukan. Okey, terus. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيئا وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. Dalam hadis yang berikutnya ini, Rasulullah SAW berkata, mana-mana orang yang berdoa kepada kebaikan, maknanya berdoa di sini maknanya mengajak. Satu dengan makna doa permohonan. Permohonan seorang hamba kepada Allah. Yang ini dengan maksud mengajak kepada kebaikan. Barang siapa yang sentiasa mengajak. Sebab apa kita terjemah sentiasa di situ? Menazam. Sebab apa kita terjemah sentiasa? Ya doa itu. Sentiasa mengajak orang kepada kebaikan. Sebab fa'il mudhari' itu kan. Melainkan adalah baginya seumpama ganjaran orang yang mengikut. Dia tunjuk kebaikan. Atau orang buat, dia tak buat. Kalau dia buat 2 kalilah dia dapat. Dia duk tunjuk kepada kebaikan, di samping sebelum-sebelum ni pun dia duk buat. Lepas tu dia duk buat pula, dia ajak orang pula. Maka orang duk buat tu dia dapat. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, orang duk buat kesesatan itu, dia kata illa kana alaihi mislu auzarihim. Wizrani auzar. Dia akan memperolehi dosa-dosa mereka. La yanqusu zalika min auzarihim syai'a. Maka tidak mengurangkan daripada demikian itu daripada dosa-dosa mereka sedikit pun. Kita duk suruh orang buat jahat, kita tak buat pun. Orang lain duk buat kejahatan-kejahatan yang kita tunjukkan, yang kita ajar. Sedikit pun tak kurang dosa. Dalam hadis yang lain, wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mensunnahkan, menunjukkan kebaikan kepada orang, sesuatu kebaikan, lalu orang buatlah apa yang dia tunjuk, apa yang dia ajar, apa yang dia contohi, tidak dikurangkan sedikit pun pahala ganjaran yang dia tunjukkan apabila orang buat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'a. Begitu juga sebaliknya berlaku. Kalau kita tunjuk, kita ajar, contohi kepada orang benda buruk, benda dosa, benda maksiat, orang buat, kita lah dapat habuan. Dapat apa? Dapat habuan. Dapat bahagian dosa, bahagian siksaan di akhirat nanti. Itulah yang bab yang kita belajar dalam hadis Bukhari itu kan. Innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayat diazab dengan tangisan keluarganya. Kita dah belajar dah hari itu. Lalu bila orang meninggal dunia, Sayyidina Umar ni, bila keluarga si mati meninggal dunia, keluarga dia pun menangis. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar marah dan nak pukul orang yang menangis tu. Kamu tak baca hadis ni ke? Tak tahu ke? Nabi pernah bersabda, innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayat diazab dengan tangisan keluarga dia. Lalu orang ni tak puas hati, kita tanya Aisyah radhiyallahu anha. Betul ke apa yang difaham oleh Sayyidina Umar? Aisyah kata salah. Aisyah kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung dosa dengan sebab dosa orang lain buat. Jadi para ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini, sebab apa mayat kena siksa, yang keduanya dia suruh, kalau aku mati besok kamu menjerit, kamu meraung, kamu menangis lah, baru nampak aku ni ada sumbangan, ada jasa dalam masyarakat. Kalau aku mati, tanam-tanam balik dia tak menangis, macam aku tak ada pengorbanan, tak ada jasa dalam masyarakat. Itu yang pertama sebab dia kena seksa. Yang keduanya, dia telah mensunahkan satu sunnah yang jahat. Bila orang mati masa dia hidup, bila orang mati dia menangis, dia menjerit, dia meratap. Tiba-tiba dia pula mati, orang tiru perangai dia.
Dia telah mensunnahkan satu kejahatan. Dia pun kena siksa. Okey, terus. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين. Imam Malik kata telah sampai kepadanya Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar kan, dia selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku daripada pemimpin yang bertakwa. Pemimpin daripada kalangan orang yang bertakwa. Maknanya mudah jadi pemimpin. Pemimpin kepada orang yang bertakwa pula. Maknanya doa yang baik-baik. Bagaimana yang kita sebut tadi, jangan minta doa yang tak baik, doa orang yang baik-baik. Jadi orang bertakwa. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من ذوق الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأصبح القيوم. Abu Darda biasa sentiasa selalu berdoa kepada Allah Taala. Bila dia qiyamul lail. Kita semalam kita belajar tentang babu fadlil qiyamil lail kan? Tentang kelebihan qiyamul lail. Kita dah belajar banyak kelebihan dan fadilatnya. Jadi sahabat-sahabat ni memang biasa berqiyamul lail. Abu Darda ni bila dalam qiyamul lail dia berdoa kepada Allah Taala, dia kata namatil uyun. Tidurlah mata-mata. Wa gharatin nujum, berkilauanlah bintang-bintang. Wa antal hayyul qayyum, maknanya puji dulu Allah Taala. Engkau mahu hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Qiyamu di nafsi. Al-qayyum. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa disunatkan, digalakkan kepada kita bila nak berdoa kepada Allah Taala dimulakan dengan puji-pujian dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu baru kita minta. Sunat begitulah. Dan Allah Taala sendiri pun ajar, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Taala itu asmaul husna, yang 99 itu kan. Fad'uhu biha. Maknanya apa dia? Hendaklah didoakan dengan memasukkan memasukkan apa dia? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam doa kita. Lalu kita berdoalah, kita mintalah apa yang kita hajatkan. InsyaAllah dengan begitu Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan sesuatu hajat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Di sini kita ada sedikit pengumuman. Besok kita ada kuliah khas. Kalau tuan-tuan berkelapangan boleh join, boleh datang insya-Allah. Dalam kuliah khas besok kita nak jawab satu kenyataan dakwaan. Ada seorang tuan guru, dia kata orang Wahabi ini bila mereka belajar akidah, belajar tauhid, mereka sebut tangan yang layak bagi Allah, mata yang layak bagi Allah, turun yang layak bagi Allah. Ni tauhid Wahabi, dia kata. Tak betul dia sebut macam tu. Bagi dia kalau khalaf maka takwil, tangan dengan kuasa, muka dengan zat. Kalau khalaf, yakni daripada Abu Mansur Al-Maturidi dan juga daripada Abu Hasan Al-Sy'ari juga dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau khalaf ni tak tahu makna apa, nuzul tak tahu, tak tahu, serah pada Allah, serah makna, bukan serah kafiat. Jadi untuk menjawab kemusykilan dan dakwaan tersebut, saya jemput hadirin hadir. Bagi yang kawasan yang berhampiran, bagi yang jauh boleh tengok live ini insya-Allah esok seperti biasa 9.30. Cuma saya nak cadangkan tolong bawa kitab Kifayatul Muhtadi. Satu. Kita nak pukul hujah-hujah di bawah ni dengan kitab jari ya. Kalau kata bersilat ni kita bagi buah gayung je. Tak payah tomoy ke, kungfu ke, judo, boxing, kita bagi buah gayung je malam esok. Nak tahu buah gayung esok datang. Kifayatul Muhtadi. Yang kedua, perisai bagi sekalian mukallaf. Lepas ni minta admin tolong post dalam Facebook.
kitab-kitab yang akan menjadi bahan perbincangan kita besok. Yang ketiga, Durus Samin. Ini semua kitab-kitab yang dipelajari di pondok. Yang keempat, Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid. Kitab Jawi ya bawa masuk. Yang kelima, Risalah Tauhid. Yang keenam, Matan Jauharatit Tauhid. Jadi kita nak bahas tentang akidah salaf sebenarnya macam mana. Adakah salaf itu tafwid makna ataupun tafwid kafiat. Jadi insya-Allah untuk mengetahui perbahasan yang selanjutnya, saya jemputlah hadirin hadirat untuk menghadiri perbahasan besok bermula insya-Allah pada pukul 9.30. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.